Selamat sejahtera kepada semua. Saya Hon Chao Fei dari SGKC Sigma Trial akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk aplikasi model VAK dalam membantu meningkatkan kefahaman murid tahun 5 terhadap tajuk tumbuhan. Saya telah memecahkan kajian tindakan saya kepada 7, iaitu isu, pemerhatian, refleksi, rancang, melaksana, faham, pemerhatian semula dan refleksi semula. Isu yang saya hadapi dalam kajian ini ialah murid bersikap pasif dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah atau digelar sebagai PDPR dan mempunyai kefahaman yang mudah terhadap konsep sains yang telah dipelajari, iaitu kemandirian spesies tumbuhan dan penjara biji benih. Dan melalui isu ini, saya telah memerhati bahawa murid tahun 5 mudah hilang minat dan kurang berfokus semasa pengajaran dijalankan secara atas tarikh. Situasi ini berlaku kerana PDPR yang dijalankan lebih dulu pada saya, iaitu seorang yang menyampaikan maklumat dan murid hanya berperan sebagai penerima. Ini bermaksud hanya saya yang menyampaikan murid dan murid tidak berpeluang untuk memberi pendapat mereka. Dengan ini, respon murid akan kurang memuaskan dan kemahiran tidak berpeluang untuk disemaikan. Murid juga menunjukkan tahap penguasaan yang rendah terhadap tajuk tumbuhan semasa sesi soal jawab dan bilangan soalan yang dijawab betul dalam latihan adalah kurang memuaskan. Melalui ini, saya mendapat murid saya amat mudah hilang minat semasa PDPR kerana mereka tidak dapat menumpukan perhatian. Hal ini demikian kerana semasa mereka berada di dalam rumah, mereka boleh membuat perkara lain seperti main phone, bercakap dengan ahli keluarga atau tidur. Dengan ini, guru tidak akan dapat nampak situasi ini kerana murid tutup kamera mereka. Dan keadaan ini hanya berlaku semasa PDPR yang dijalankan lebih tertumpu kepada saya, iaitu saya, guru yang menyampaikan maklumat dan murid hanya berperanan sebagai penerima. Mereka tidak berpeluang untuk cakap. Oleh itu, mereka merasa bosan dan mereka tidak fokus lagi dalam PDPR. Dengan ini menyebabkan murid tidak dapat menjawab soalan walaupun konteks telah diberitahu oleh guru, tapi juga mempengaruhi emosi saya semasa mengajar. Ini kerana saya dah mengajar murid saya, tetapi semasa saya bagi latihan kepada mereka, mereka tidak tahu bagaimana untuk menjawab soalan ini. Dengan ini, saya tidak akan berasa yakin lagi kerana murid tidak faham apa yang saya menyampaikan. Dengan keadaan berterusan sebegini, menyebabkan respon murid menjadi semakin teruk dan kebab tidak berpeluang untuk disemaikan. Situasi ini akan menyebabkan PDPR kurang berefektif serta menjejaskan pembelajaran murid. Oleh itu, saya ingin menggunakan gaya VAK untuk menarik minat dan meningkatkan tahap penguasaan murid saya. VAK dekat sini menunjuk kepada V, visual, A, auditory, K, activity kinestetik. Ini merupakan rancang saya dan objektif umum saya ialah membantu meningkatkan kefahaman dan tahap penguasaan murid tahun 5 bagi tajuk tumbuhan mata pelajaran sains tahun 5. Manakala objektif khusus saya ialah murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 20 soalan daripada 40 soalan dengan betul dalam ujian pos. Selain itu, murid dapat melibatkan diri secara aktif dalam PDPR sains untuk belajar dan juga mewujudkan interaksi mesra antara guru dan murid dengan murid secara dua hala.
Ini merupakan jadual saya melaksanakan kajian tindakan ini. Saya bermula pada 3 Mei 2021 dan berakhir pada 25 Jun 2021. Dan kajian tindakan ini dilaksanakan sepanjang 5 minggu. Pada minggu pertama, saya akan menjalankan ujian pra dengan menggunakan alat akses online iaitu Kahoot. Dan pada minggu kedua, saya akan bermula mengajar dengan menggunakan unsur visual dan seterusnya saya akan mengajar menggunakan unsur auditory. Dan minggu keempat, saya mengajar dengan menggunakan unsur kinestetik. Pada minggu terakhir, iaitu minggu kelima, saya menjalankan ujian pos dengan menggunakan alat akses online yang sama iaitu Kahoot. Saya melaksanakan pada minggu pertama iaitu saya menggunakan unsur visual sahaja dalam PDPR saya. Saya telah mencari gambar tumbuhan membentangkan biji benih, biji benih atau buah ditunjukkan. Okay? Contoh gambar bunga kembung sedang memencah biji benih secara lebat. Dan saya telah menunjukkan video tumbuhan memencah biji benih atau buah. Seperti buah rambutan dipencahkan oleh haiwan dan manusia. Haiwan dan manusia makan dan memencahkan ke tempat lain. Dan seterusnya saya meminta murid untuk mencari gambar tumbuhan yang mereka sukai di internet kerana pada masa itu mereka sedang menjalankan PDPR dan bertanya kepada rakannya bagaimana tumbuhan ini memencah biji benih dan buah. Seterusnya, murid disediakan beberapa gambar tumbuhan memecahkan biji benih atau buah. Dan murid akan membahagikan gambar tersebut dalam peta minda berdasarkan cara tumbuhan memecahkan biji benih atau buah. Pada minggu kedua, saya akan menggunakan unsur audio dalam PDPR saya. Saya telah meminta murid untuk membaca beberapa contoh ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri secara berulang-ulang. Hal ini demikian kerana penggunaan fakta akan membantu mereka mengingati fakta ini. Seterusnya, saya menjelaskan contoh ciri khas tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim dalam intonasi yang sesuai. Seterusnya, saya telah menyediakan 1 gambar tumbuhan sahaja dan 5 gambar binatang dengan bantuan aplikasi Pickerwheel. Okay, itu contoh, itu wheel akan pusing dan saya akan pilih nama murid melalui wheel itu. Seterusnya, murid yang memilih gambar tumbuhan diminta untuk membuat satu pembentangan yang pendek serta menyampaikan cara tumbuhan memencahkan biji benih atau buah serta memberi contoh dan juga bagaimana tumbuhan melindungi diri daripada iklim dan perubahan musim serta memberi contoh. Okay. Pada minggu keempat, saya menggunakan unsur kinestetik dalam PDPR saya. Okay. Saya telah melaksanakan permainan dalam kelas dan mereka akan memaini gunting batu kertas. Semasa kami main permainan ini, biasanya kami hanya ada 3 iaitu gunting, batu dan kertas. Tapi saya telah modify permainan ini iaitu boleh dilihat melalui jadual ini. Saya meminta murid menunjuk gunting iaitu menunjukkan tumbuhan memecah biji benih melalui angin dan seterusnya. Dan seterusnya, murid juga diberi tugasan untuk mencari satu tumbuhan yang terdapat di sekitar rumah dan menangkap gambar tumbuhan tersebut. Dan murid akan menjelaskan cara tumbuhan memecahkan biji benih atau buah. Ini merupakan jadual keputusan dalam ujian pra dan ujian pos. Dan melalui jadual ini, peningkatan murid dapat dilihat kerana semua murid mempunyai peningkatan dalam markah mereka. Melalui penggunaan gaya pembelajaran BK ini, penguasaan topik tumbuhan murid tahun 5 didapati telah meningkat. Peningkatan markah telah berlaku kepada setiap murid yang menyertai kajian ini.
Peningkatan yang terendah ialah sebanyak 2 markah iaitu peserta B boleh dilihat melalui jadual ini. Okey, manakala peningkatan markah tertinggi pula ialah sebanyak 6 markah iaitu peserta F. Okey, sorry, boleh dilihat melalui jadual ini iaitu peserta F telah meningkat daripada 14 ke 20. Peningkatan markah dalam ujian POS ini telah membuktikan objektif pertama dan kedua iaitu meningkatkan minat murid serta kefahaman dan tahap penguasaan murid bagi tajuk tumbuhan mata pelajaran sains tahun 5 telah dicapai. Semua murid menjawab minimal 20 soalan dengan betul selepas pelaksanaan gaya pembelajaran model PAK ini. Jelaslah bahawa murid belajar dengan lebih baik dengan penggunaan pendekatan yang mengandungi unsur visual, audio dan aktiviti yang melibatkan kinestetik. Okay. Ini merupakan jadual perbandingan mata ujian pra dan POS murid E sehingga F. Okay. Melalui jadual ini, peningkatan dapat dilihatkan pada setiap murid. Pembelajaran di AK telah menunjukkan murid juga mempunyai kemajuan berbandingan dengan keputusan ujian pra. Okay, sebelum ujian pra, murid F hanya dapat menjawab 14 soalan dengan betul, tapi dengan penggunaan unsur model VAK ini, soalan yang dijawab dengan betul telah meningkat kepada 20 soalan. Ini menunjukkan objektif kedua iaitu murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 20 soalan daripada 40 soalan dengan betul dalam ujian POS telah dicapai. Walaupun murid A telah mempunyai keputusan yang bagus sebelum menggunakan BAK, tapi murid A juga dapat menunjukkan kemajuan dengan menjawab 30 soalan dengan betul berbandingan dengan ujian pra. Melalui kajian ini, saya mendapati bahawa melalui gaya pembelajaran unsur visual, murid paling dibantu dengan penayangan video dan gambar dalam proses PDPR mata pelajaran sains kerana ia dapat menggambarkan situasi tumbuhan dalam minda mereka dan menghubungkan dengan tumbuhan dalam kehidupan harian. Dan melalui unsur A iaitu auditory, murid lebih cepat memahami fakta sains jika digerakkan dengan lebih gerak iaitu melalui ulang-ulang berdasarkan ujian pra dan ujian POS. Murid juga lebih fokus sekiranya suara dan intonasi guru sesuai kerana suasana tanpa perubahan menyebabkan murid berasa keliru dan letih. Dengan menggunakan unsur kinestetik ini pula, murid paling gemar menjalani aktiviti fizikal yang melibatkan otot semua badan mereka semasa mereka mempelajari mata pelajaran sains. Sebaliknya, murid lebih suka belajar melalui aktiviti bergerak atau menyentuh. Gabungan ketiga unsur telah memberi manfaat yang lebih besar kepada PDPR kerana murid tidak akan belajar dalam keadaan yang seronok dan belajar dengan gembira tanpa berasa kelas ini bosan. Walau bagaimanapun, setiap murid mempunyai gaya pembelajaran dan kemahiran belajar masing-masing. Oleh itu, murid-murid juga perlu mengetahui gaya pembelajaran yang sesuai dengan diri mereka. Guru, saya sebagai seorang guru juga perlu memahami gaya pembelajaran yang diamalkan oleh murid-murid. Dengan demikian, guru boleh menyediakan kaedah pengajaran yang sesuaian supaya boleh meningkatkan lagi tahap pemahaman murid-murid dalam proses PDPR mata pelajaran sains bagi topik tumbuhan. Cadangan tindakan saya bagi kajian saya dengan seterusnya ialah kajian lanjutan boleh dijalankan untuk melihat perbezaan antara murid di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan SK iaitu sekolah kebangsaan ataupun antara murid di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Kajian lanjutan juga menghubungkan gaya pembelajaran dengan faktor lain seperti jantina, prestasi akademik dan latar belakang keluarga seperti pendapatan seisi keluarga, tahap pendidikan ibu bapa dan sebagainya. Kajian seterusnya juga boleh dijalankan dengan membuat perbandingan model-model gaya pembelajaran yang disukai seperti model Dunn and Dunn, Canfield Learning Style Inventory dan lain-lain lagi.
kajian lanjutan juga perlu dijalankan ke atas sampel yang lagi besar dan dibuka kepada beberapa sekolah agar kesahan yang lebih tinggi tercapai. Hal ini demikian kerana saya hanya menjalankan kajian saya atas murid tahun 5 di sekolah saya, iaitu hanya 6 orang sahaja. Oleh itu, jika ada peluang seterusnya, saya harap saya boleh buat kajian atas sampel yang lebih besar yang melibatkan sekolah yang lagi banyak untuk mendapatkan keputusan yang lebih bagus. Seterusnya, bimbingan murid juga perlu dikerjakan mengikutkan tahap kebolehan murid dan ibu bapa perlu bekerjasama dengan guru untuk mengawasi aktiviti murid di rumah supaya tahap murid tidak menjadi semakin banyak. Terima kasih semua. Ini merupakan pembentangan saya terhadap kajian saya.